أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kesyukuran kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba terpilih sebelum ini, insya-Allah. Dan insya-Allah untuk 10-15 minit kita merasa berada di dalam tazkirah peringatan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Alhamdulillah, kesyukuran juga kita ucapkan kepada Allah Ta'ala kerana hari ini kita telah masuk pada hari yang kedua Ramadan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan sunat bagi kita mengucap Alhamdulillah ketika mana kita mendapat nikmat zahir dan batin. Bahkan ucapan Alhamdulillah ketika mana seseorang itu mendapat nikmat zahir dan batin itu, Umar Abdul Aziz menyokong dan suka kepada pendapat yang mengatakan bila mana seseorang itu dapat nikmat di dalam kehidupan dia, nikmat yang besar, tak kiralah dari sudut zahir ke batin, maka dia ucap dengan kalimah Alhamdulillah. Maka ada riwayat mengatakan bila mana seseorang tu mengucap kalimah Alhamdulillah, maka pahala dia tu lebih besar daripada nikmat yang apa yang dia dapat ketika itu. Di antara nikmat yang besar pada hari ini yang kita dapat ialah kita dapat berada di dalam bulan Ramadan. Maka disunat untuk kita selalu mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kerana Ramadan ni Nabi sebut di dalam hadis, qad azallakum syahrun azimun mubarak, yang biasa mungkin kita dengar tentang hadis khutbah Nabi di hari yang terakhir pada bulan Syaban. Kata Salman Al-Farisi, Nabi berkhutbah, Nabi kata qad azallakum syahrun azimun mubarak, telah datang kepada kamu satu bulan yang diberkati. Ramadan ni semua kita tahu satu bulan yang diberkati, yang mendapat rahmat daripada Allah. Bulan yang indah sehingga di kalangan ulama buat gambaran ataupun buat perumpamaan begitu indahnya bulan Ramadan ni. Ada ulama menggambarkan seperti mana diri Nabi Yusuf AS. Kerana semua kita tahu manusia yang paling indah, manusia yang paling comel atas muka bumi ni Nabi Yusuf lah. Tapi nak cerita betapa indahnya bulan Ramadan tu, ada ulama menggambarkan seperti mana diri Nabi Yusuf. Dia buat perumpamaan. Buat perumpamaan itu kerana di dalam Al-Quran menyebut inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Allah Ta'ala kata sesungguhnya bulan yang ada di sisi aku ni sebanyak 12 bulan. Seperti mana bilangan anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam mempunyai 12 orang anak melalui 2 orang isteri dia. Allah Ta'ala kata di sisi aku ni ada 12 bulan. Tak payah marilah, datanglah bijak pandai macam mana cerita kepada kita bahawasanya sebenar setahun ni ada 11 bulan je. Semua manusia tak boleh nak terima. Kerana Allah Ta'ala dah tetap dah sejak daripada kejadian langit dan bumi, masa berlalu dalam hidup manusia ni 12 bulan setahun. Maka ada, itulah yang ada, bilangan yang ada di sisi Allah. Maka begitu juga bilangan itu berada di sisi Nabi Yaqub alaihissalam. Anak-anak yang dikurniakan kepada dia oleh Allah Ta'ala mempunyai 12 orang anak melalui 2 orang isteri dia. Daripada 12 orang anak yang ada di sisi Nabi Yaqub, mata, hati dan pandangan Nabi Yaqub
tertumpu kepada anak yang bernama Yusuf alaihissalam. 12 sama 12. Daripada 12 ni, Nabi Yaqub ni mata hati pandangan dia cenderung kepada anak yang bernama Yusuf alaihissalam. Maka begitulah kata ulama, daripada 12 bulan yang ada di sisi Allah, Allah Ta'ala memberikan perhatiannya kepada bulan yang dikenali sebagai bulan Ramadan. 12 sama 12, daripada 12 ni Yusuf alaihissalam, ni Ramadan. Allah Ta'ala bagi perhatiannya kepada bulan yang dikenali sebagai bulan Ramadan. Anak yang diberikan perhatian oleh Nabi Yaqub, iaitu Nabi Yusuf. Anak inilah yang banyak menerima ujian dalam hidup dia. Semua kita tahu, baca kisah Nabi Yusuf. Pernah dikhianati oleh abang-abang sendiri, hidup berjauhan dengan kaum keluarga, berada di Mesir, pernah dipenjarakan di Mesir. Maka begitulah kata ulama, bulan yang diberi perhatian oleh Allah, yang dikenali sebagai bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni lah yang banyak ujian daripada Allah untuk hamba-hamba dia. Kerana sebahagian apa yang kita boleh lakukan di bulan-bulan yang lain, di bulan Ramadan ni kita tak boleh buat dah. Makan minum kita, walaupun makanan minuman yang ada di rumah kita, kita beli daripada rezeki yang halal, dan itu memang milik kita. Tapi tak dibenarkan untuk kita makan pada siang hari. Seolah-olah kata ulama, terpenjaranya diri kita seperti mana terpenjaranya diri Nabi Yusuf alaihissalam ketika mana berada di Mesir dahulu. Nabi Yusuf ketika mana menjadi orang penting di Mesir, lalu dikunjungi oleh abang-abang dia yang pernah mengkhianatinya dahulu. Kali kedua mereka berurusan, maka pada waktu itulah mereka baru kenal dengan siapa yang mereka berurusan. Rupa-rupanya dengan adik sendiri telah menjadi orang penting dah di Mesir, orang besar dah di Mesir. Bila abang-abang dia ni kenal itu merupakan adik dia Nabi Yusuf, maka abang-abang ni minta maaf di atas pengkhianatan yang mereka lakukan dahulu. Bila mana mereka ni minta maaf, Nabi Yusuf mengungkapkan suatu ucapan yang telah dirakamkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. La tasri ba'du alaikum yaum ighfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Bila mana abang dia ni mari berurusan, kali kedua mereka berurusan baru kenal itu merupakan adik dia dulu, hak dia buat jahat dulu. Dah menjadi orang besar di Mesir dah, lalu cepat-cepat minta maaf, mohon maaf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, moga tidak ada pada hari ini kecelakaan pada kamu. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kalian. Jadi bila mana abang dia nak balik, Nabi Yusuf mengirim pakaian yang dipakainya kepada ayahandanya yang sudah pun buta, kerana akibat daripada kerinduan yang sangat mendalam kepada anak yang dia sayang. Bila mana buat balik, lalu pakaian itu sampai ke tangan Nabi Yaqub. Bila Nabi Yaqub hidu pakaian yang dikirim oleh Nabi Yusuf, maka celek kembalilah mata Nabi Yaqub yang telah pun buta kerana akibat kerinduan yang mendalam kepada anak yang sudah hilang sekian lama. Maka begitulah kata ulama, bagaimana hamba Allah yang datang pada bulan Ramadan, mereka datang dengan membawa dosa-dosa di bulan-bulan yang lain. Apabila terhidu dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan di sepanjang bulan Ramadan, yang merupakan pengampunan, rahmat, pembebasan daripada azab neraka, maka celek kembalilah mata hati mereka daripada dosa dan noda yang mereka lakukan di bulan-bulan yang lain. Nak cerita begitu indah sehingga ulama buat apa umpamaan seperti mana diri Nabi Yusuf alaihissalam. Ramadan inilah, ni dia. Jadi alhamdulillah, kita berada di bulan Ramadan yang sangat indah, yang diberkati. Satu bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut sebagai berkat ni kerana banyak yang Allah Taala buka, beri rahmat kepada hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan inilah sesiapa yang melakukan amalan yang sunat diberikan pahala yang wajib. Nak cari kat mana lagi? Kita buat solat sunat diberi pahala yang wajib. Kita melakukan amalan-amalan yang wajib, Allah Ta'ala gandakan
pahala sebanyak 70 kali ganda. Di bulan-bulan yang lain kita solat Jumaat boleh 27 je. Di bulan Ramadan ni 27 kali dengan 70 pula. Sebab itulah jangan kita ni tinggal. Jangan tertinggal, usaha juga biar boleh buat. Buat sunat banyak boleh pahala yang wajib, buat amalan yang wajib mengikut cara Nabi SAW akan digandakan sehingga 70 kali ganda. Satu bulan yang mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma orang kita ni kadang-kadang mereka awal tu semangat, terutamanya terawih lah. Di penghujung tu jadi kurang dah sikit. Sepatutnya di penghujung tu makin semangat lah, kerana di situ kemuncak ya Allah Ta'ala janji mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itulah benda-benda yang seperti ini kita bermula daripada awal tu minta dah supaya Allah Ta'ala beri kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk terus beramal istiqamah, bahkan kena lebih lagi pada 10 yang terakhir. Walaupun Lailatul Qadar ni banyak yang dibahas oleh ulama lah, berlaku pada hari sekian, untuk ambil langkah selamat tak perlu kita pilih buat secara habis. 30 hari alhamdulillah kita akan dapat Lailatul Qadar. Dia tak tunggu benda-benda yang pelik berlaku. Setengah orang nak tunggu air beku dulu apa semua. Nak air beku macam mana kita cuaca Malaysia ni? Setengah orang nak tunggu benda-benda yang pelik baru dikira sebagai Lailatul Qadar. 30 hari kita buat secara istiqamah, Allah Ta'ala terima amalan kita, maka kita terkena pada Lailatul Qadar itu. Tak perlu nak tunggu pilih-pilih hari dah. Kalau bahas dari sudut hari ni banyak para ahli ulama. Imam Ghazali ada teori dia sendiri, kaedah dia sendiri. Nak tahu Lailatul Qadar pada tahun sekian-sekian, tengok pada hari yang berpuasa tu. Sebahagian ulama kata, pendapat ulama mengatakan sebenarnya Lailatul Qadar ni berlaku pada malam yang ke-27. Ada yang pegang pada malam yang ke-27. Sebab kerana mereka mentakwilkan surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Di antara salah satu takwilan mereka mengatakan Lailatul Qadar ni ejaan dia terdiri daripada 9 huruf. 9 huruf. Lailah, lam ya, lam ta. 4 huruf. Lailah, Al-Qadr, alif, lam, qaf, da, ra. Jadi Lailatul Al-Qadr. Perkataan Lailatul Qadar tu terdiri daripada 9 huruf ejaan dia. Maka Lailatul Qadar ni diulang oleh Allah di dalam surah Al-Qadr sebanyak 3 kali. 3 kali ulang kalimah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. 3 kali Allah Ta'ala ulang perkataan Lailatul Qadar, terdiri daripada 9 huruf ejaan dia. Maka kata ulama dia menjadi 27 huruf. Maka di situ menunjukkan petunjuk Lailatul Qadar itu berlaku pada malam yang ke-27. Dan banyak dah takwilan di kalangan para ahli ulama. Apapun keumuman hadis Nabi berlaku pada 10 yang terakhir, ambillah kau selamat. Kita di hari-hari yang mana 10 yang terakhir tu patut-patutlah lebih semangat daripada awal kita buat. Ni 2-3 hari ni memang penuhlah masjid. Tak apalah, alhamdulillah, kerana itu dituntut supaya kita ni meraihkan bulan Ramadan. Tapi di situ mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni juga Nabi kata perlu perbanyakkan 4 perkara. 4 perkara. Yang pertamanya, 2 perkara kalau kamu perbanyakkan Allah Ta'ala akan redha kepada kamu. Dan 2 perkara lagi kalau kamu perbanyakkan itu menjadi keperluan bagi kamu. 2 perkara kalau kamu perbanyakkan Allah Ta'ala akan redha kepada kamu, iaitu perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Nabi suruh di bulan Ramadan ni, selain pada kita baca Quran apa semua yang kita tahu tu, perlu juga perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Nak panggil tahlil ke, nak panggil mengatik ke, tahlil perdana ke, tahlil ni ke, panggillah. Apa yang penting perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Yang mungkin sebahagian masjid surau sebelum tarawih buat dulu tahlil. Kadang-kadang kita sepanjang hari ni daripada subuh
Sapalah ke petang kadang-kadang tak terkeluar pun kalimah la ilaha illallah daripada mulut ni, melainkan dalam tahiyat sembahyang. Tapi bila masjid ni buat tahlil apa semua, jadi adalah peluang sebelum kita nak tunggu tarawih tu, ucapan la ilaha illallah ni keluar daripada mulut kita. Tu pun kerana masjid tu buat tahlil lah mungkin. Tapi tak apalah, apa yang penting banyakkan ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kamu perlu perbanyakkan, Nabi kata istighfar. Istighfar ni kena banyak, terutama di bulan Ramadan ni lah. Perbanyakkan istighfar, memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Kerana kita dalam hidup ni, kalau nak bahas dari sudut dosa, salah silap berlaku ni banyak lah. Tak kira lah kita ustaz ke siapa, sebut manusia ni salah silap berlaku dalam hidup. Kalau nak bahas dari sudut salah silap dalam hidup kita ni banyak. Dosa kita sebagai seorang suami terhadap isteri, mungkin ada puluh-puluh tahun hidup takkan tak ada. Dan kadang-kadang buat silap berlalu begitu je, tak pernah minta maaf sebab kita suami. Kadang-kadang dosa kita seorang isteri terhadap suami mungkin ada. Dosa kita sebagai seorang anak terhadap ayah, terhadap orang tua. Dosa kita seorang orang tua terhadap anak-anak. Kalau nak bahas ni banyak lah. Tapi nak cerita salah silap berlaku dalam hidup. Tapi berlaku dalam hidup ni Allah Ta'ala sediakan peruntukan. Di hadapan hidup kita adanya taubat, adanya istighfar. Maka di bulan Ramadan Nabi kata perbanyakkan istighfar ni supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Dia sebenarnya dalam konsep hidup manusia ni Allah Ta'ala telah jadi dah dua cerita yang besar. Kedua-dua perkara ni telah lakukan kesilapan. Sebab Allah Ta'ala istihar dalam hidup makhluk ni, musuh dia yang paling besar adalah takabur, sombong. Bukan lakukan kesilapan. Allah Ta'ala tak istihar mana-mana hamba dia ni kalau buat salah, mung ni adalah musuh aku, tak ada. Tapi Allah istihar musuh aku adalah takabur, iaitu takabur. Maka Allah Ta'ala jadikan contoh dalam hidup kita. Dua perkara yang besar di hadapan kita, maka dijadikan iblis sebagai perlambangan kepada takabur. Iblis lakukan salah dalam hidup. Begitu juga Nabi Adam AS langgar juga perintah Allah Ta'ala. Iblis langgar perintah Allah. Langgar tu tak ada hal lah. Bila Allah Ta'ala panggil balik, dia tak nak balik. Bahkan cabar pula perintah Allah dengan mengatakan khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api dan kau jadikan dia daripada tanah, dan perintah supaya sujud pada dia. Ini suatu perintah yang tidak wajar. Langgar perintah Tuhan. Bila Allah Ta'ala panggil balik, tak nak balik. Maka sombong itu menjadi musuh besar. Allah Ta'ala istihar menjadi musuh besar dia, sombong. Nabi Adam AS lakukan juga kesilapan. Wala taqraba hazihi syajarah. Walaupun sebahagian ulama kata kesilapan itu sebenarnya bukan kerana nak menunjuk Nabi Adam itu tak baik, tapi nak bagi contoh kepada kita ni, bahawa bila lakukan kesilapan ni cara dia. Nabi Adam dijadikan oleh Allah lakukan kesilapan. Wala taqraba hazihi syajarah, jangan kamu dekati pokok ni, dia langgar. Maka lakukan kesilapan. Tapi bila mana Allah Ta'ala panggil balik, maka dengan cepat Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau tak ampunkan kami, tak kesiankan kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Demikianlah datuk kita. Salah silap berlaku, tapi bila Allah Ta'ala panggil, maka cepat-cepat kita balik kepada Allah. Ini di antara Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk kita hidup di bulan Ramadan. Salah satu cara Allah Ta'ala panggil kita, nak bagi lebih kepada kita. Mau minta istighfar, kan aku makbulkan doa. Mau berdoa ketika mana berpuasa, aku janji nak makbulkan doa. Maka atas kita lah, atas kita kena mohon keampunan, istighfar, meminta pada Allah Ta'ala pengampunan. Dan doa ni kita jangan rasa konsep berdoa ni, kita jangan rasa benda ni kalau tak dimakbulkan oleh Allah, kita jadi lemah untuk nak berdoa. Jangan. Sebab Sayyidina Umar kata, aku tak takut kalau Allah Ta'ala tak makbulkan doa aku.
Kerana dalam setiap kita berdoa, kalaulah Allah Ta'ala tak makbul sekalipun waktu hidup kita, maka doa tu menjadi pahala di hari akhirat kelak. Menjadi pahala untuk kita. Kerana doa-doa ni adalah ibadat. Cuma aku bimbang, kata Umar, aku ni Allah Ta'ala tarik dah nikmat untuk berdoa. Kita ni jadi malas nak berdoa tu, jadi malas. Nak putuskan 2 minit 3 minit masa untuk berdoa khusus pada Allah tu jadi malas. Bimbang takut Allah Ta'ala tarik nikmat tu. Tak takut pun Allah Ta'ala tak makbul doa ni. Sebab doa dia menjadi pahala di hari akhirat untuk diri kita sendiri, kerana doa itu adalah ibadat. 2 perkara kalau kamu kebanyakan, Allah Ta'ala akan redha kepada kamu, iaitu ucapan la ilaha illallah, kemudian minta istighfar, pengampunan daripada Allah Ta'ala. 2 perkara lagi yang kalau kamu kebanyakan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala itu menjadi keperluan dalam hidup kamu, iaitu yang pertama, minta untuk masuk syurga Allah. Syurga kena minta, perbanyakkan minta untuk masuk syurga. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ni orang yang dapat masuk syurga tanpa hisap, sebagai contoh. Minta lah, minta, kena minta. Dan Nabi sebut dalam hadis, nak minta syurga Firdaus, yang tertinggi. Minta hak tinggi boleh, hak tengah-tengah pun tak apalah, syurga. Kemudian dalam masa yang sama, kena minta juga berlindung daripada api neraka Allah Ta'ala. Syurga kita minta, neraka minta berlindung daripada Allah Ta'ala. Kena perbanyakkan di bulan Ramadan ni. Nabi sebut. Tapi Nabi kata, tak pernah aku lihat orang sesuatu benda yang pelik seperti mana syurga dan neraka ni. Nabi kata pelik sungguh syurga dan neraka ni. Syurga ni kalau ditanya kepada manusia, semua orang nak. Tapi dalam keadaan orang duk nak, orang berkehendak syurga-syurga ni, tapi ramai manusia tak cari sebenarnya syurga ni. Ramai orang ni tak cari syurga ni. Dan aku tidak pernah lihat sesuatu perkara yang pelik seperti mana neraka. Bila ditanya kepada manusia, semua orang tak nak neraka ni. Tapi dalam keadaan tak nak neraka, takut, kata Nabi, manusia ni tak lari daripada neraka. Dia buat juga sesuatu benda, sesuatu amalan yang boleh menyebabkan dia ni jerumus ke dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi pelik sungguh, kata Nabi. Jadi 2 perkara ni perlu perbanyakkan kita minta di bulan Ramadan, kerana itu adalah keperluan dalam hidup kita, iaitu nak pada syurga dan minta berlindung daripada neraka Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah kekuatan kepada kita ni sehingga habis di bulan Ramadan, untuk kita perbanyakkan sebanyak mungkin segala amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan untuk kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan kita ni, insya-Allah. Maka setakat itulah tazkirah. Mudah-mudahan ia bermanfaat pada kita bersama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Saya ada bawa tabung yang Ustaz Yusri Musa untuk Qatrun Nada tu. Cuma tak tahu SOP sekarang ni macam mana masjid. Jadi kalau ada tuan-tuan yang ambil kesempatan untuk bersedekah di bulan Ramadan, insya-Allah, mudah-mudahan 2-3 ringgit kita bagi pada tempat yang sedemikian, dia menjadi amal jariah dalam hidup kita, insya-Allah. Sekolah Qatrun Nada di Tepuh, Terengganu, dan bangunan surau untuk pelajar tu dah 70% dah siap, tapi masih lagi memerlukan sumbangan sikit lagi. Wallahu a'lam.